Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berada di luar sana. Okey, pada hari ini saya akan berkongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan tips-tips menggunakan Google Doc yang tuan-tuan dan puan-puan mungkin belum tahu. Okey, yang pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan perlu membuka Google Chrome. Untuk membuka Google Doc, tuan-tuan dan puan-puan perlu mencari ikon di sebelah atas kanan yang dinamakan Google Apps. Tuan-tuan dan puan-puan boleh klik pada ikon tersebut. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan perlu scroll ke bawah sehingga tuan-tuan dan puan-puan dapat menjumpai aplikasi Google Doc. Klik untuk aktifkannya. Di dalam Google Doc ni terdapat pelbagai jenis design yang tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan. Tapi untuk tips yang saya akan kongsikan hanyalah menggunakan page kosong sahaja. Okay. Bila tuan-tuan dan puan-puan buka, ini yang akan keluar. Ini akan terpapar pada skrin yang tuan-tuan dan puan-puan gunakan. Jadi, untuk hari ini saya akan mengajar tuan-tuan dan puan-puan, saya akan berkongsi tips-tips kepada tuan-tuan dan puan-puan cara menggunakan table of content, cara memasukkan gambar dan juga cara memasuk header, footer ataupun page number, dikenali sebagai page number. Jadi untuk perkara pertama ialah table of content. Jadi saya telah pun memberi contoh-contoh yang data yang saya akan masukkan ke dalam table of content saya sebentar saja lagi. Okey. Yang pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan perlu highlight ataupun pastikan tajuk utama tuan-tuan dan puan-puan sebelum tuan-tuan dan puan-puan masukkan data tuan-tuan dan puan-puan ke dalam table of content. Okey, untuk tajuk utama tuan-tuan dan puan-puan tuan-tuan dan puan-puan perlu menekan kotak di atas ini dan memilih heading pertama. Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat, telah terpapar chapter 1 di bahagian kiri atas ini. Ia menunjukkan tulisan ini telah pun diubah menjadi heading pertama. Sama seperti chapter 2, tuan-tuan dan puan-puan perlu tukar kepada heading pertama juga. Kemudian untuk subtopik di dalam chapter 1 yang ataupun topik-topik yang tuan-tuan dan puan-puan gunakan, tuan-tuan dan puan-puan perlu gunakan untuk heading kedua. Tukarkan semua kepada heading kedua. Okey. Untuk kes kali ini, saya telah memberi contoh kepada subtopik saya, iaitu Computer and its Part. Dalam subtopik ini terdapat pecahan kepada dua. Ini merupakan tajuk kecil kepada subtopik ini. Jadi untuk kes kali ini, tuan-tuan dan puan-puan perlu menekan memilih heading ketiga untuk subtopik kecil ini. Dan kembali semula kepada heading kedua untuk subtopik yang lain. Setelah selesai, tuan-tuan dan puan-puan dapat melihat di sebelah kiri semua data-data yang tuan-tuan dan puan-puan telah gunakan untuk dimasukkan ke dalam table of content tuan-tuan. Kemudian untuk masukkan table of content, tuan-tuan dan puan-puan perlu klik kepada ikon insert di bahagian atas kiri. Kemudian di bahagian table of content terdapat berada di bahagian bawah sekali.
klik salah satu daripada table of content ni, dan table of content tuan-tuan dan puan-puan sudah siap. Untuk delete ataupun kosongkan bahagian yang tuan-tuan dan puan-puan tidak mahu, tuan-tuan dan puan-puan hanya perlu pergi ke subtopik yang tuan-tuan dan puan-puan tidak mahu ataupun tidak puas hati dan hanya delete sahaja. Kemudian kembali kepada table of content tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Masih terdapat introduction ataupun subtopik yang saya tidak ingini. Jadi saya perlu klik update table of content dan subtopik sebentar tadi telah pun hilang ataupun dipadam daripada table of content saya. Table of content ni amatlah berguna untuk data-data tuan-tuan dan puan-puan yang mempunyai data yang beransur-ansur ataupun bertulisan yang banyak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan tidak perlu susah hati ataupun susah mencari data tersebut, tapi tuan-tuan dan puan-puan hanya perlu klik sahaja kepada link yang diberikan untuk mencari data tersebut. Seterusnya saya akan memberi tips untuk memasukkan gambar. Jadi saya telah sediakan satu teks untuk digunakan sebagai contoh. Jadi jika tuan-tuan dan puan-puan ingin masukkan gambar, contohnya saya letakkan di sini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ingin masukkan gambar di bahagian ini, tuan-tuan dan puan-puan hanya meletakkan hanya perlu menekan button insert, image, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih gambar yang tuan-tuan dan puan-puan ingin masukkan daripada aplikasi mana. Contohnya saya ingin upload daripada komputer saya sendiri. Dan klik pada gambar dan open sahaja. Selain itu, sebagai contoh daripada web akan terpapar di bahagian kanan web yang search akan terpapar satu layar di sebahagian kanan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan hanya perlu menaik sahaja gambar yang tuan-tuan dan puan-puan inginkan. Contohnya saya inginkan gambar seekor monyet. Dan terpaparlah gambar-gambar monyet di bahagian kanan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh memilih gambar-gambar monyet yang tuan-tuan dan puan-puan inginkan. Jadi sebagai contoh saya ingin gambar ini dimasukkan. Jadi di bahagian ini dan gambar telah pun dimuat turun ke dalam Google Doc. Gambar ini juga boleh diubah saiz mengikut cita rasa tuan-tuan dan puan-puan. Jika tuan-tuan dan puan-puan berasa tidak puas hati, tuan-tuan bolehlah mengubahnya mengikut cita rasa tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan juga boleh crop gambar ini mengikut kesesuaian dan cita rasa tuan-tuan juga. Contohnya saya ingin gambar ini hanya sampai sini saja. Dan gambar tersebut telah pun di crop menjadi sebegini. Jika tuan-tuan dan puan-puan ingin kembali kepada gambar yang asal, saiz yang asal, tuan-tuan dan puan-puan hanya perlu klik di bahagian kanan tertikus tuan-tuan dan puan-puan dan mencari ikon reset image dan klik padanya, dan image tuan-tuan dan puan-puan akan kembali seperti asal. Tuan-tuan dan puan-puan juga boleh mengubah gambar ini. Tuan-tuan dan puan-puan juga boleh mengubah tulisan-tulisan yang berada di sekeliling gambar ini. Sebagai contoh, tuan-tuan dan puan-puan ingin tulisan ini berada di bahagian sisi gambar tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan hanya perlu menekan image ini dan memilih ikon yang berada di bawah gambar sebelah kiri ini. Sebagai contoh, saya klik salah satu
Dan seperti yang tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat, tulisan-tulisan itu berada di bahagian sisi gambar yang tuan-tuan puan-puan pilih. Tuan-tuan dan puan-puan juga boleh memilih untuk kosongkan bahagian sisi gambar, dan juga sebahagian daripada tulisan tersebut berada di sisi. Untuk kosongkan gambar, tuan-tuan dan puan-puan hanya perlu delete saja gambar. Pembelajaran terakhir yang saya akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan ialah headers and footer, ataupun dikenali sebagai page number. Seterusnya ialah headers and footers. Jadi untuk seperti yang tuan-tuan dan puan-puan lihat, saya punya data dan page ini amatlah kosong. Jadi saya ingin menambah headers kepada data-data ini. Jadi saya perlu klik kepada button insert di atas kanan, atas kiri, dan cari ikon headers and footers. Kemudian klik pada header. Jadi akan keluar ruang sebegini. Tuan-tuan dan puan-puan boleh menaip apa jua tulisan ataupun simbol yang tuan-tuan dan puan-puan inginkan. Sebagai contoh, saya letak my computer. Jadi tulisan ini akan ada di setiap halaman muka surat yang tuan-tuan dan puan-puan gunakan. Jika tuan-tuan dan puan-puan tidak mahu header ini berada di halaman pertama, tuan-tuan dan puan-puan boleh mengeluarkan header ini di bahagian pertama, di bahagian halaman pertama, dengan klik pada ikon different first page ini. Dan first page header ataupun header halaman pertama telah pun hilang, tetapi header halaman yang lain masih tetap ada. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan juga, jika tidak berpuas hati dengan tulisan, tuan-tuan dan puan-puan masih boleh memasukkan gambar sebagaimana tadi saya telah kongsikan untuk masukkan gambar. Jadi sebagai contoh, saya letak gambar komputer. Jadi search di bahagian kanan. Pilihlah ikon yang tuan-tuan dan puan-puan inginkan. Kemudian pilih saiz mengikut kesesuaian. Dan gambar ini tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat berada di seluruh page yang tuan-tuan dan puan-puan gunakan. Jika tuan-tuan dan puan-puan tidak inginkan di halaman pertama, tuan-tuan dan puan-puan boleh klik pada different first page ini semula. Dan page lain masih kekal dengan headernya. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan juga boleh mengubah kedudukan header tuan-tuan mengikut cita rasa tuan-tuan. Jadi sebagai contoh, saya letak di sebahagian kanan atas. Seterusnya ialah page number ataupun footer. Jadi saya ingin memasukkan footer. Klik pada insert, cari header and footer, klik pada footer. Sejujurnya, tuan-tuan dan puan-puan boleh menggunakan secara manual, iaitu dengan klik dan tinggalkan beberapa ruang, kemudian isi tempat kosong satu sebagai contoh di bahagian atas ataupun bawah untuk sebagai penanda page tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi itu bukanlah cara yang sebetulnya lah. Jadi saya memberi tips ini untuk memudahkan kerja tuan-tuan dan puan-puan. Jadi klik pada footer, kemudian klik insert, klik page number.
terdapat 4 jenis page number. Jadi tuan-tuan dan puan boleh memilih mengikut cita rasa tuan-tuan. Dan page number telah pun terpapar di setiap halaman. Tuan-tuan dan puan boleh kosongkan halaman pertama dengan klik button different first page, dan footer di halaman pertama akan hilang, tetapi di halaman lain masih kekal. Seterusnya, footer tuan-tuan dan puan-puan juga boleh mengubah kedudukan mengikut cita rasa tuan-tuan. Seperti saya lebih gemar page number saya berada di bahagian bawah kanan. Jadi siap, telah sempurna kita punya header dan juga footer. Sekian, terima kasih.